Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 6, Asas Psikologi Sukan dan Sosiologi Sukan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 6.5 iaitu Pengenalan Sosiologi Sukan. Pada akhir bab ini, pelajar dapat menjelaskan sosiologi sukan, boleh membezakan konsep antara main, sukan, rekreasi dan PJ, dapat juga membandingkan antara proses sosialisasi ke dalam sukan dengan sosialisasi menerusi sukan. Okey, tengok gambar ni, orang main ni sonok ni, bersosialisasi. Sosiologi sukan merupakan salah satu unit dalam bidang sosiologi yang mengkaji fenomena sosial dalam sukan. Unit ini akan membincangkan maksud sosiologi sukan, menyatakan perbezaan antara main, sukan, rekreasi dan PJ serta membuat perbandingan antara proses sosialisasi ke dalam sukan dengan sosialisasi menerusi sukan. Sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat. Struktur bermaksud suatu organisasi mikro dan makro yang wujud dalam masyarakat. Organisasi mikro ialah individu yang terdapat dalam masyarakat tersebut seperti murid, atlet dan guru, manakala organisasi makro ialah kelompok individu seperti kumpulan murid, satu pasukan sukan dan satu unit beruniform oleh Cochrane dan Pike tahun 2014. Baik, sosiologi sukan. Ia adalah mengaplikasikan konsep sosiologi iaitu mengkaji secara saintifik tentang struktur sosial dan proses sosialisasi dalam dunia sukan. Salah satu aspek kajian dalam sosiologi sukan ialah usaha untuk memahami interaksi yang wujud antara individu dalam pasukan dan ahli-ahli masyarakat berkaitan seperti jurulatih, penonton, pihak pengurusan dan media massa. Isu sosiologi yang signifikan dalam sukan ialah berfokus kepada corak organisasi sosial yang terlibat dalam dan sifat formal sukan seperti pasukan, jurulatih, pemain dan penganjur. Sosiologi sukan juga melihat aspek ketika etika dalam menghadapi pertandingan seperti salah satu keagresifan dalam sukan, motif individu melibatkan diri dalam sukan serta kesan penglibatan dalam sukan terhadap perkembangan dan perhubungan sosial manusia. Pengkaji dalam bidang sosiologi sukan ini menjalankan kajian berkaitan atlet dan individu yang terlibat dengan sukan serta mengadaptasikan teori sosiologi bagi mengatasi sebarang isu. Konsep asas sukan. Kebanyakan aktiviti yang melibatkan fizikal dianggap sebagai sukan sehingga tidak dapat membezakan aktiviti tersebut mempunyai ciri-ciri sukan atau tidak. Konsep seperti main, sukan, rekreasi dan jasmani perlu diketahui perbezaannya bagi memahami istilah sukan dengan lebih jelas. Okey, kita tengok sini. Yang pertama adalah main. Okey. Main merangkumi semua jenis pergerakan dan peraturan secara spontan. Main mempunyai turutan mengikut masa tetapi tiada ketentuan penamatnya. Keputusan main juga tidak ditentukan dengan kemenangan atau hadiah. Oleh itu, main tidak melibatkan peraturan formal, tiada tekanan dan tiada penentuan menang atau kalah oleh Muhammad Saleh Aman tahun 2005. Okey, ini contoh gambar main. Macam inilah, kita main petang-petang lah. Main petang-petang. Main sepak takraw. Okey. Sama je, ada servis, ada feeder, tekong, killer semua ada. Sama. Cuma kemungkinan dia tak ada satu undang-undang yang macam biasa digunakan ketika perlawanan rasmi. Contoh boleh mungkin game tu diubah menjadi bukan mata pimpong ke,
Sebab sekarang ni main siapa yang dapat matikan bola, dapat mata. Tapi bila main petang-petang, tak ada semua tu. So, yang menang pula stay. Kalah keluar. Gitu. Tu contoh main. Okay? Info khas. Bagi kanak-kanak, main merupakan proses semula jadi yang menghubungkaitkan alam fizikal kanak-kanak dengan alam spiritual, pemikiran, kreativiti, perkembangan idea, peranan serta pengalaman masa depan kanak-kanak melalui penerokaan, simulasi, lakonan, proses cuba jaya dan manipulasi alatan. Sukan pula. Sukan ialah satu pertandingan dalam bentuk permainan dan wujud eksploitasi individu. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan seperti pertandingan, keseronokan, pembangunan kemahiran dan kecemerlangan oleh Muhammad Saleh Aman 2005. Ciri-ciri sukan sama ada kompetitif atau tidak kompetitif yang membezakan sifat sesuatu sukan. Ciri-ciri sukan kompetitif seperti dianjurkan dengan tersusun dan sistematik, mempunyai peraturan dan undang-undang tertentu, berunsurkan pertandingan iaitu mempunyai pemenang, melibatkan kemahiran strategi dan nasib yang boleh menentukan kemenangan, khusus bagi sesuatu budaya melibatkan kemampuan fizikal dan keberanian, memerlukan perancangan yang baik. Itu sukan yang kompetitif. Sukan tidak kompetitif pula mempunyai ciri-ciri rekreasi dan tiada unsur persaingan yang dilakukan atas sebab-sebab kesenggangan, membina kecergasan, mencari kepuasan dan keseronokan, contohnya berakit, mendaki gunung, berkayak, pengembaraan berbasikal dan trekking. Contoh, mendaki gunung, Kinabalu, dia sukan tapi tidak kompetitif. Okay? Bukan kata siapa sampai dulu atas, dia menang. Tak ada. Okay? Sebab naik daki gunung ni kena ikut giliran. Sebab laluannya sempit. Ketiga, rekreasi pula adalah aktiviti yang dilakukan pada masa lapang bagi tujuan keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan untuk mendapatkan kepuasan kendiri iaitu personal fulfillment oleh Hart dan Anderson 2011. Konsep rekreasi ini dapat membantu dalam pembentukan personaliti, kepimpinan, dinamika kumpulan, meningkatkan kecergasan, sosialisasi, pembangunan insan, pembangunan negara dan pendidikan sepanjang hayat. Itu rekreasi. Berkayak. Okay, adalah aktiviti rekreasi. Ni bukan kayak yang masuk pertandingan. Maksudnya yang di kawasan-kawasan kolam macam di Taman Tasik Siti Wangsa. Macam tu. Itu adalah rekreasi. Info khas. Kesenggangan bermaksud masa terluang yang digunakan untuk melakukan aktiviti menyeronokkan dan memberi kepuasan dalam diri individu. Okey, kepentingan rekreasi kepada individu. Yang pertama adalah pembentukan personaliti, iaitu membentuk personaliti diri yang berkualiti seperti berdikari, berani dan yakin. Yang kedua, kepimpinan, melatih rasa tanggungjawab dan prihatin terhadap keselamatan orang lain. Yang ketiga, dinamika kumpulan, bekerjasama dalam satu pasukan dan belajar mengendalikan kumpulan. Yang keempat, meningkatkan kecergasan iaitu meningkatkan kecergasan diri sendiri. Seterusnya adalah sosialisasi iaitu memberi peluang untuk mengendali individu lain yang terlibat dalam aktiviti. Seterusnya, sebagai pembangunan insan, melahirkan individu yang bersedia berdepan dengan risiko dalam kehidupan. Yang ketujuh, pembangunan negara iaitu masyarakat yang sihat dari segi fizikal serta mental boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Dan yang ke-8, pendidikan sepanjang hayat.
sesuai dilakukan oleh semua peringkat umur. Okey, dia macam-macam lagi bukan kata tadi kayak je. Ada yang manjat buat free fall, okey, manjat tembok batu tu, tu semua adalah rekreasi. Okey, semua sifat ni ada dalam sukan rekreasi. Antara contoh rekreasi ialah aktiviti di gimnasium, memancing dan berbasikal. Kebanyakan sekolah menganjurkan pelbagai aktiviti rekreasi untuk murid pada setiap tahun bertujuan memberi peluang kepada murid untuk meluaskan pergaulan, berinteraksi sesama rakan-rakan serta memupuk dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti kerjasama, bertolak ansur, toleransi dan sebagainya. Info khas. Rekreasi memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, yang keempat iaitu PJ. Apa PJ? Apa ni? Pendidikan jasmani. Baik, untuk pendidikan jasmani, ia adalah merupakan satu proses pembelajaran. Okey, satu proses pembelajaran secara menyeluruh yang merangkumi domain psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi oleh Kirk 2010. Melalui aktiviti PJ juga, murid diberi peluang untuk mencuba dan mengalami sendiri semua aktiviti fizikal yang dijalankan. Berdasarkan kurikulum standard sekolah menengah 2015, matlamat mata pelajaran PJ dan kesihatan ini bertujuan menghasilkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai serta sikap positif bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan kesihatan serta mengamalkan gaya hidup aktif ke arah kesejahteraan hidup. Tengok gambar tu, aktiviti PJ lah. Okey. Proses sosialisasi sukan. Sosialisasi ialah proses manusia mempelajari mengenai budaya serta proses menjadi ahli dalam masyarakat. Sosialisasi bertujuan mengembangkan kemampuan individu untuk berkomunikasi dan memainkan peranan sosial dalam masyarakat. Proses sosialisasi boleh bermula dari keluarga, rakan sebaya, sekolah, komuniti kerja dan seterusnya masyarakat setempat. Penglibatan dalam sukan memberi peluang untuk individu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Proses sosialisasi sukan berlaku menerusi dua cara, iaitu sosialisasi dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan. Okey, tengok yang pertama. Sosialisasi dalam sukan. Proses sosialisasi dalam sukan berlaku apabila individu memilih untuk melibatkan diri dalam sukan kerana pengaruh dan dorongan yang diterima daripada ejen sosialisasi. Antara ejennya yang mempengaruhi individu untuk melibatkan diri dalam bidang sukan ialah keluarga, rakan-rakan, guru, sekolah, komuniti dan media massa. Pengaruh ejen sosialisasi ini membentuk sikap, membentuk nilai dan membentuk perlakuan dalam sukan yang diceburi. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga aktif bersukan cenderung untuk melibatkan diri dalam sukan. Contoh, pemain adik-beradik Serena dan Venus Williams, pemain tenis dunia. Faizal dan Fitri Saari, pemain hoki negara. Memang hebat dia orang ni. Dan siapa yang tak kenal, keluarga Datuk Siddiq Abdullah melahirkan pemain badminton negara, Datuk Misbun, Datuk Jalani, Datuk Razif dan Datuk Rashid. Okey. Sosialisasi menerusi sukan pula maksudnya merujuk kepada sukan sebagai alat kepada proses sosialisasi. Elemen positif dalam sukan seperti sikap kerjasama, toleransi, berdisiplin serta menghormati individu lain berfungsi membantu proses pembentukan perwatakan, nilai dan perlakuan individu.
Penglibatan dalam sukan memberi kesan yang menyeluruh kepada perkembangan individu dari aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Hasil nilai dan pengalaman yang diperoleh daripada penglibatan sukan menjadikan individu lebih berdisiplin, berani menghadapi cabaran, mudah bergaul dan menjadi warga negara bertanggungjawab. Betul, Kalau tadi tu sosialisasi dalam sukan, dia nak masuk sukan dia bersosialisasi dulu. Kalau macam gini, dah masuk sukan baru dia bersosialisasi. Okey? Mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh keluar dalam bab ini. Okey, yang pertama soalan objektifnya, apakah konsep bagi aktiviti yang dirancang pada masa lapang untuk tujuan seronok, berkenaan minda dan hemat badan. Okey, soalan kedua, antara situ berikut yang mereka menggambarkan proses sosialisasi dalam sukan. Dia bagi 4 jawapan, pilih yang mana betul sama dengan nombor 3. Soalannya adalah pilih pernyataan yang boleh membezakan antara main dengan sukan. Okey, untuk soalan struktur dan esei, senaraikan ejen. Okey, nombor 5, huraikan konsep asas sukan. Huraikan kepentingan sukan dari sudut sosialisasi. Itu contoh soalan je lah. Okey. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.